Saya akan membentangkan pengenalan kepada teori Adorno dalam industri seni. Pada masa ini, industri kreatif telah menjadi salah satu roda penggerak kepada perekonomian dari pelbagai negara. Secara umumnya, industri kreatif bermaksud sebuah proses penciptaan sesuatu produk ekonomi oleh seseorang atau sekelompok manusia tanpa memanfaatkan sumber daya alam. Kunci utama dalam menghasilkan sesuatu produk adalah kreativiti. Teknologi yang semakin canggih telah menyebabkan industri kreatif semakin berkembang dari semasa ke semasa. Oleh itu, terdapat beberapa jenis daripada industri kreatif iaitu muzik, fashion, kraft tangan, penerbitan filem, kulinari, dan sebagainya. Industri muzik di Malaysia juga terdiri daripada 4 industri iaitu industri teater, industri filem, industri penyiaran dan industri rakaman album komersial. Keempat-empat industri ini telah mendorong kepada perkembangan pembangunan muzik di Malaysia. Kewujudan industri kreatif ini juga telah memberi pelbagai kepentingan, antaranya dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Hal ini kerana peningkatan ekonomi sesebuah negara dipengaruhi oleh perkembangan perniagaan dalam pelbagai sektor. Dengan adanya kepelbagaian industri dalam bidang seni kreatif ini, tentunya akan lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan membuatkan sesebuah negara itu jauh lebih maju. Justru itu, perkembangan industri kreatif ini didorong oleh beberapa faktor seperti kreativiti, media sosial, dan teknologi yang semakin canggih. Saya akan membentangkan latar belakang Theodor Ludwig Adorno Wijnegard. Beliau dilahirkan pada 11 September 1903 di Frankfurt dan meninggal pada tahun 1969. Beliau merupakan anak tunggal kepada Oskar Alexander Wijnegard dan Maria Cavalli Adorn della Piana. Ibunya merupakan bekas seorang penyanyi terkenal yang beragama yang berbangsa Katolik dari Korsika dan berkahwin dengan seorang lelaki berketurunan Yahudi dan merupakan pengekspor minuman anggur yang berjaya. Pada zaman kanak-kanak Theodor, dia telah didedahkan dengan kehidupan musikal. Adorno dikenali sebagai anak yang berbakat kerana mampu main piano Beethoven pada usia 12 tahun. Di universiti yang terletak di kota tempat asalnya, beliau telah mengambil pengajian tentang bidang sosiologi, falsafah dan musikal. Beliau juga mengenali Horkheimer semasa bersama-sama mengikuti perjumpaan dengan Profesor Cornelius tentang Husserl dan menjadi sahabat sejati. Sekitar tahun 60-an, Horkheimer dan Adorno mula bekerjasama dalam bidang penulisan. Pada Perang Dunia Pertama, telah membuktikan kepada Adorno bahawa punca perang adalah sistem perindustrian yang disokong oleh bourgeois. Kekejaman Holocaust yang dilakukan oleh Nazi di Auschwitz semasa Perang Dunia Kedua terpahat dalam ingatan Adorno sehingga beliau enggan mendengar dan menikmati seni yang indah serta budaya populer yang memberi kesedaran yang palsu kepada masyarakat dan membuatkan orang tertidur melupakan penderitaan di sekeliling mereka. Seterusnya, Adorno juga mempunyai pandangan terhadap industri budaya. Adorno menyebut fetishisme komoditi sebagai rahsia kejayaan sebenar hanyalah gambaran tentang apa yang dibayar oleh seorang dalam mekanisme pasaran untuk produk. Di samping itu, bagi Adorno dan sekolah Frankfurt, perbincangan Marx tentang fetishisme komoditi adalah asas kepada teori bagaimana untuk membentuk budaya seperti musik pop dan budaya populer lain boleh berfungsi untuk menjamin penguasaan moda ekonomi, politik dan teknologi yang mapan.
Menyambung tentang latar belakang Adorno tadi, Adorno juga menekankan hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis yang melalui komoditi kepenggunaan budaya. Nilai komoditi ditakrifkan untuk mereka yang hidup dalam lingkungan masyarakat kapitalis dan merupakan sebab mengapa masyarakat ini menyembah harga yang kita bayar untuk komoditi budaya pengguna, bukannya budaya itu sendiri. Seterusnya, kuasa produktif kapitalisme menjana kemakmuran yang berlimpah melalui pengeluaran keperluan palsu yang dicipta sendiri. Dalam logik kapitalisme, moden proletariat terjamin dari segi kewangan, boleh membeli barangan yang dikehendaki, diberi hiburan yang dapat menggembirakan mereka serta memikirkan perkara-perkara praktikal supaya mereka tidak memikirkan bagaimana untuk menggulingkan kapitalisme. Industri budaya membentuk cita rasa dan kecenderungan orang ramai untuk membentuk kesedaran mereka dengan menanamkan keinginan untuk keperluan palsu. Dalam konsep keperluan palsu, masyarakat menganggap mereka bebas tetapi sebenarnya mereka telah menipu diri sendiri. Selain itu, Adorno menganggap budaya media massa yang merupakan sebahagian daripada industri budaya sebagai sesuatu yang dikenakan kepada penonton dan yang membuatkan penonton bersedia untuk menerima selagi mereka tidak sedar bahawa itu sebenarnya adalah sesuatu beban. Beliau juga memandang industri budaya sebagai sesuatu yang merosakkan kerana ia lebih memfokuskan kepada kelakar, kedangkalan serta keseragaman. Kekuatan ideologi industri budaya adalah seragam sehingga menggantikan kesedaran individu yang sepatutnya wujud. Hal ini juga disebabkan industri budaya merupakan sesuatu cara untuk mengelirukan orang ramai, di mana masalah kehidupan seharian tidak diselesaikan secara nyata. Sebaliknya, individu pelbagai jenis perkara untuk membuat mereka melupakan masalah tersebut. Itu sahaja latar belakang Adorno. Sekian, terima kasih. Industri musik di Malaysia. Musik adalah sebahagian daripada seni dalam budaya masyarakat yang berbirang bangsa. Hal ini kerana musik merupakan salah satu hiburan bagi mereka. Pada masa kini, musik diketengahkan dalam industri media kerana dipengaruhi oleh negara jiran seperti Indonesia dan Thailand, serta negara asing seperti Portugis dan Cina. Kaum pribumi di semenanjung Tanah Melayu bermain dalam kumpulan yang kecil yang digelar sebagai kartop, iaitu sebentuk musik gamelan yang berasal daripada Jawa dan terselit alunan cepat dan berirama. Menurut pemikiran kritis Adorno tentang musik, seni dan budaya semakin terbentuk. Adorno menganggap musik kontemporari sebagai pengganggu musik avant-garde dan bagaimana kemudian musik-musik ini terjadi dan musik-musik ini menjadi standar. Adorno juga memandang musik sebagai sebuah industri yang praktis, tidak bebas nilai dan menjadi kegagalan semangat pencerahan. Pop Malaysia atau M-pop ialah satu create musik yang terdiri daripada musik pop, rock, hip hop, elektronik dan R&B. Selain itu, poin yang kedua, persada musik pop di Malaysia berkembang dari musik asli tradisional yang dipopuler pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh rombongan bangsawan. Yang sebenarnya merupakan sejenis opera Malaysia yang dipengaruhi oleh opera India yang mula-mula dikenali sebagai wayang Parsi, yang dimulakan oleh orang Parsi yang kaya raya dan menetap di India. Rombongan ini memainkan cerita daripada pelbagai golongan budaya
seperti orang India, Barat, Cina, Indonesia, dan Melayu. Bermula pada tahun 1920-an, tarian dan hiburan sosial musik tempatan seperti Asli, Inang, Joget Dongdang Sayang, Zapin, dan Masri telah disesuaikan oleh rombongan bangsawan ini dalam pengiraan kugiran tarian Anglo-Amerika, tetapi menjaga watak rakyat tempatan dan berkembang menjadi musik Melayu modern populer. Menurut Adorno, dengan musik klasik atau avant-garde, setiap maklumat memerlukan keseluruhan rasa dalam memainkan musik, sedangkan hal ini berbeza dengan musik yang ringan dan musik populer. Untuk poin ketiga bagi industri musik di Malaysia ialah pada tahun 1960-an, pemuzik pop Yeye yang dipengaruhi oleh musik barat menjadi tumpuan utama di Malaysia, Singapura, dan Brunei, sehingga ia menakluki peseda musik Melayu dari tahun 1965 sehingga tahun 1971. Sebenarnya, istilah pop Yeye dipetik dari sebaris lagu backlist popular berjudul She Love You. Lagu pop Yeye tempatan pertama merupakan lagu Suzana yang dinyanyikan oleh M. Osman pada tahun 1964. Kemunculan musik pop jenis ini menurut Adorno merupakan keinginan kaum kapitalis yang berhasrat memanipulasi selera musik tempatan. Menurut Adorno, musik pop dihasilkan melalui dua proses dominasi industri budaya, yaitu standardisasi dan individualisme semu. Standardisasi menerangkan cabaran dan masalah yang dihadapi oleh musik pop dari segi keasliannya. Individual semu pula merujuk kepada perbezaan musik pop yang bersifat kebetulan. Ini boleh dicipta dengan mengabur persamaan dalam musik pop yang bersifat kebetulan. Bagi poin yang keempat pula, sebelum pertengahan 1980-an, munculnya satu lagi genre music, yaitu slow rock, heavy metal, hard rock, dan blue. M. Nasir dan J.S. Kevin memainkan peranan penting dalam membentuk musik rock di Malaysia sebagai pengubah lagu dan penerbit. Beliau menerbitkan hasil kumpulan rock seperti Shears dan kumpulan Wings. Gejala cetak rompak dalam bentuk menyalin kaset cekera padat menjadi luas ketika itu akibat jualan bahan-bahan ini meningkat dengan dorongan kejayaan ekonomi negara. Sekitar akhir 1980-an dan awal 1990-an, R&B dan musik pop pula menjadi tumpuan pemuda di kota. Musik ini menjadi unsur kosmopolitan dan ditujukan kepada golongan profesional dan berpendidikan. Penyanyi seperti Sheila Majid serta penerbit terkemuka Mat Chiu dan Jenny Chin yang dipengaruhi oleh R&B, fusion dan jazz mencapai impian mereka dan menyediakan haluan baru untuk ramai lagi artis R&B Malaysia akan datang. Namun begitu, musik jazz adalah musik yang paling tidak disukai. Menurut beliau, musik jazz adalah produk terburuk dari industri musik popular kerana terlalu cetek, kaku dan tidak dipercayai. Seperti perniagaan fashion, musik jazz sering menjanjikan sesuatu yang baru, namun hakikatnya merosakkan keindahan seni sendiri. Bagi Adorno, musik yang menghibur adalah musik yang buruk. Semakin menyenangkan musik itu, semakin cetek pendengarannya. Seterusnya ialah cabaran industri muzik di Malaysia. Industri muzik di Malaysia mempunyai banyak cabaran kerana industri muzik bukanlah industri yang tetap. Kerana industri ini berubah-ubah berdasarkan pengeluaran sesuatu karya lagu ataupun album yang dihasilkan. Industri ini sangatlah bergantung kepada sokongan masyarakat awam supaya industri ini dapat dikekalkan. Cabaran yang pertama ialah kurang venue pementasan yang bersesuaian. Bagi menghasilkan sesuatu acara muzik, tempat yang dipilih haruslah
bersesuaian dengan kapasiti penonton yang datang untuk menonton kerana Malaysia masih kekurangan tempat yang sesuai untuk mengadakan acara muzik. Bukan itu sahaja, mereka juga harus memandang dari aspek keselamatan agar tiada kemalangan yang berlaku. Kekurangan kemudahan seperti ini menjadikan pihak penganjur memilih jalan mudah untuk menggunakan padang terbuka untuk mengadakan acara muzik. Cabaran yang kedua ialah kurang tajaan. Bagi menjalankan sesuatu acara muzik, tajaan dari setiap pihak amatlah penting untuk mendapatkan dana bagi acara tersebut. Kadangkala, penaja tidak mahu melakukan tajaan kepada suatu acara kerana berpendapat tidak akan mendapat pulangan yang setimpal dengan jumlah tajaan yang dilaburkan kepada acara tersebut. Melainkan artis yang mengadakan acara tersebut adalah artis yang terkenal ataupun artis daripada luar negara. Cabaran industri muzik di Malaysia yang ketiga ialah kenaikan kos pemasaran dan pengiklanan. Media elektronik dan media cetak telah meningkatkan kadar pengiklanan kepada seni muzik sebanyak lebih daripada 30%. Kos pemasaran bagi sesuatu lagu yang dikeluarkan memakan modal sehingga ribuan ringgit kerana kos pengiklanan yang semakin meningkat berikutan dengan keadaan ekonomi pada masa sekarang. Kenaikan kos ini menjadi cabaran kepada penggiat seni muzik kerana harus melaburkan duit yang banyak untuk mempromosikan karya mereka di layar televisyen ataupun di stesen radio. Cetak rompak merupakan cabaran yang keempat di mana kegiatan ini tidak lagi asing di kalangan masyarakat kerana masyarakat awam lebih gemar membeli karya penggiat seni secara cetak rompak daripada menyokong mereka di platform yang sebenar. Kegiatan cetak rompak ini memberikan kesan terbesar kepada industri muzik kerana akan memberikan kerugian yang besar kepada semua yang bekerja di belakang tabir yang bertungkus lumus menghasilkan sesuatu karya. Bukan itu sahaja, kegiatan ini akan menyekat keuntungan penggiat seni kerana bahan cetak rompak yang diedar tidak dikenakan sebarang cukai dan secara tidak langsung akan menjejaskan ekonomi negara. Kesimpulannya, dalam industri budaya, Ardono dan Hakimah telah menjadi saksi kepada perubahan komunikasi media dan industri hiburan serta-merta. Mereka berpendapat bahawa perkembangan ini mempunyai kepentingan yang mendalam kepada industri budaya. Falsafah sistematik dan pemikiran metodologi mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesimpulan yang hanya mengesahkan andaian terkandung dalam kajian mereka. Ardono tidak bersetuju dengan kedudukan falsafah Hegel kerana bersifat totalitarisme. Adorno mempunyai pemikiran anti-Hegelian. Beliau mempercayai bahawa pemikiran konseptual timbul daripada keperluan untuk penyesuaian. Konsep sosiologi yang dirumuskan oleh Adorno bermula dengan beliau berusaha untuk memahami kaitan antara muzik dan masyarakat. Adorno telah menulis esei yang bertajuk On the Social Situation of Music. Dalam esei tersebut, beliau telah menerangkan beberapa penemuan sosiologi. Dalam esei On the Social Situation of Music, Adorno telah menganalisis muzik. Tujuan analisis muzik itu dijalankan bagi mengetahui kandungan sosiologi yang terdapat di dalam sesuatu karya. Dari analisis yang dijalankan, Adorno ini telah menemukan pengantaraan sosial. Pengantaraan sosial merupakan interaksi yang dilakukan antara masyarakat dan individu. Objektif utama di dalam teori Adorno ialah pengaruh hubungan antara masyarakat yang saling berkait rapat dengan kehidupan masyarakat. Di dalam teorinya, Adorno telah menjadikan masyarakat sebagai subjek utama, diikuti pula dengan individu. Pentingnya sesuatu teori adalah untuk menafikan ketidakadilan, keegoan dan pengasingan dari keadaan sosial yang digerakkan oleh kuasa pasaran. Sebagai penutup, penilaian sesuatu hal dengan menggunakan teori adalah lebih baik untuk membandingkan sesuatu benda serta menilai kerana pelbagai spekulasi telah tersebar tanpa logikal dan teori yang tepat. Malah, masyarakat membuat kesimpulan atau teori sendiri terhadap sesuatu pandangan, konsep, komen dan sebagainya.